Okey, itu dia persembahan tudung saji, rampaian tudung saji bersama dengan kita hari ini, Encik Khairul. Terima kasih. Mungkin boleh duduk sini. Terima kasih. Alright, terima kasih. Itu dia pelajar-pelajar Jabatan Tari Pengajian Seni Kreatif Universiti Malaya. Betul eh? Ya, betul. Fakulti Seni Kreatif. Mungkin boleh perkenalkan apakah yang dibawa pada hari ini, tuan? Okey, untuk hari ini apa yang dipersembahkan tadi adalah sebuah rampaian tudung saji. Rampaian tudung saji sebenarnya adalah tarian gabungan daripada tarian asli, tarian Inang dan tarian asli. Dia sebenarnya ada dekat-dekat dengan tarian ronggeng yang dipopularkan semasa tahun 70-an di bawah Kompleks Budaya Negara. Itu dia. Kalau kita tengok tadi sangat cantik dengan kelembutan tarian tersebut, masya-Allah, itu dia. Rasa macam terkesima sekejap kan. Baiklah, mungkin boleh kongsikan jugalah berkaitan dengan latar belakang Kesuma dan dari Jabatan Tari Fakulti Seni Kreatif. Okey, kumpulan Kesuma ini telah ditubuhkan pada tahun 1971 oleh pelajar-pelajar Universiti Malaya yang mempromosikan tarian-tarian tradisional Melayu awalnya yang dipersembahkan di Universiti Malaya. Selepas itu tarian-tarian itu adalah diambil daripada Kompleks Budaya Negara yang saya cakapkan tadi, yang merupakan kumpulan yang sangat terkenal pada tahun 1970-an. Dan selepas itu tahun 2005 Jabatan Tari telah ditubuhkan, ia dimasukkan di dalam Jabatan Tari. Dan dari situlah dia diambil diletakkan sebagai ensemble tarian tradisional, bukan sahaja mementingkan tarian Melayu tetapi tarian India, tarian Cina, tarian etnik Sabah dan Sarawak dan pelbagai lagi yang melibatkan Malaysia, yang itu what is Malaysia. Tadi kan backstage tadi saya nampak tuan tadi dah pun ada pergerakan itu, mahir betul dengan pelbagai jenis tarian. Okey, cumanya untuk tarikh-tarikh penting atau cara yang akan diadakan ni, bila tarikh yang kita Suma dan UMA Online dan Showcase ini akan berlangsung di cloudtheatre.com pada 11 Februari 2022 jam 8.30 malam. Online, secara online. Kita buat kali ini secara online, tidak secara live. Okey, jadi bagaimana untuk para penonton mungkin sekarang ni yang sedang menonton nak mendapatkan tiket untuk menonton? Okey, kalau nak dapatkan tiket kena layari www.cloudtheatre.com. Di situ kamu boleh purchase kita punya tiket kami. Dan ataupun promosi boleh didapati di laman Facebook kami di dancedepartment.um ataupun UM Dance Department. Tapi yang penting kan di sebalik persembahan ini juga menampilkan para pelajar yang aktif juga para pelajar yang akan terlibat dalam persembahan dan menjadi persembahan. Pelajar-pelajar yang terlibat untuk persembahan ini adalah koreografer daripada pensyarah, daripada alumni dan pelajar-pelajar di Jabatan Tari. Apakah tuan juga akan turut menari bersama? Saya tak akan menari. Alamak. Tapi saya ada koreograf, instruct tarian tradisional Kesuma dan UMA. Saya terlupa nak cakap tadi, UMA tadi adalah tarian contemporary yang dia telah ditubuhkan selepas 2 tahun selepas Jabatan Tari ditubuhkan pada tahun 2005 itu. Dan 2007 UMA telah bermula menapak. Yang UMA dance ini adalah lebih kepada tarian-tarian contemporary yang very challenging. Yang apa-apa yang di dalam skrin itu sebenarnya itulah paparan itu adalah antara contoh-contoh tarian. Betul, tarian contemporary. Selalunya kan berapa lama masa untuk menguasai ataupun mahir tarian contemporary ini, latihannya? So depends, soalan yang menarik sebenarnya. Depends kepada individual. Tapi di dalam silibus kita mengambil masa yang agak lama, tapi di dalam kebanyakan institusi kita ada teknik tari dan kita mengikut teknik tari itu. Selepas itu bertingkat teknik tari 1, tari 2, tari 3 dan slowly kita akan improve. Selalunya akan mengambil masa dalam lebih daripada 3 tahun. Kalau saya yang aku ni mungkin 7 tahun. Mungkin lama sikit. Tapi sebenarnya pasti ada skill-skill tertentu kan untuk memastikan mereka yang minat untuk menjadi lebih orang kata lebih kelembutan dalam tarian kan. Okey. Dan saya kira ini satu peluang yang baiklah kepada semua masyarakat luar sana. Sebagai contoh mungkin kalau sebelum ini mungkin diadakan secara berdepan kan, bersemuka. Jadi mungkin sekarang ini peluanglah kepada rakyat Malaysia untuk menonton secara
maya. Betul. Jadi semua orang boleh menonton. Betul tak Mak El kan? Mungkin sebelum ni Ismail kan mungkin ada juga yang tak dapat untuk hadir ke sini untuk menonton secara bersemuka dan sebagainya, tapi ini peluang yang baik lah kan. Jadi mungkin boleh wawarkan sekali lagi kepada para penonton yang mungkin terlepas tadi di mana untuk boleh dapatkan tiket, sebab kalau kita kira banyak sangat tarian yang akan dipersembahkan dan kalau mungkin boleh kongsikan antara tarian-tarian lain. Okey, sebenarnya tarian-tarian yang akan dipersembahkan untuk Kesuma dan Uma Online dan Showcase ini adalah terdapat 11 tarian-tarian tradisional Melayu, India dan Cina. Tarian klasik, tarian rakyat dan tarian-tarian etnik daripada Sabah dan Sarawak juga. Dan selepas itu kita ada 6 koreografi tari kontemporari yang koreografer dan koreografer-koreografernya adalah daripada pensyarah sendiri dan pelajar atau dan alumni di Jabatan Tari. Itu dia. Apakah persembahan itu akan dibahagi-bahagikan mengikut kategori tarian ataupun disekalikan semua? Sebenarnya persembahan itu ini adalah dalam perancangan lagi. Mungkin kita akan selitkan bahagian-bahagian macam contoh tarian kontemporari, selepas itu tarian tradisional, kontemporari dan tarian tradisional. Itulah kita susunan yang mungkin kita akan buatkan semasa untuk persembahan ini nanti. Tapi kan saya tetap nak tengok tuan menari juga hari ini. Mungkinlah boleh tunjukkan kita sikit lah lepas ni kan. Masya Allah. Sebab tadi dah dengar bila ada beat tadi, ada lagu tadi kan, dah mula bergerak lah kan. Dah boleh dah. Masya Allah. Okey. Dan selain daripada itu, antara banyak tarian, kita faham ada banyak jenis tarian dan tarian-tarian yang akan dipersembahkan. Antara tarian yang paling sukar sekali untuk dilakukan, mungkin boleh kongsikan yang mana satu? Tarian yang paling sukar sekali saya nak katakan mungkin bagi saya punya pandangan lah, tarian klasik probably. Dan kalau different sebenarnya sangat berbeza. Kalau dari segi saya, kalau tarian tradisional, tarian klasik sangat lebih sukar kerana tarian klasik ni ada rules yang tertentu yang kita perlu patuhi untuk persembahkan dengan gaya, dengan cara kualiti gerak itu mengalir, itu sangat-sangat susah untuk dipelajari. Dalam bercakap tangannya itu turut. Ya, Mak El dah boleh dah tuan. Saya penari klasikal India. Betul. Ya. Tapi saya tak nak tunjuk skill. Tak nak, hari ni tak ada. Alamak, rugilah kita kan. Okey. Besar harapan daripada pihak Jabatan Tari Fakulti Seni Kreatif Universiti Malaya untuk melihat acara ini dapat dijalankan dengan jayanya. Mungkin secara ringkasnya kesimpulan dan juga harapan daripada pihak fakulti sendiri untuk melihat acara ini dapat dijayakan, dan bagaimana pula dengan penglibatan para pelajar yang turut sama-sama menyertai dan juga menggembling tenaga untuk menjayakan persembahan. Okey, sepanjang untuk penglibatan kami untuk menyediakan program ini, sekarang ni seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah berlaku secara rakaman. So yang kelebihannya lah, potensinya adalah kerana kita boleh penonton dan komuniti untuk melihat itu adalah lebih besar, kalau dibandingkan dengan kalau dipersembahkan di Kuala Lumpur, memang mungkin sekitar Kuala Lumpur saja. Tetapi kali ini adalah dibuat secara online. Orang di Perak, orang di Sabah Sarawak, orang di Jepun, semua tempat boleh menyaksikan persembahan ini. So saya berharap dan silalah mempromosi dan melayari website untuk dapatkan tiket untuk dapat menonton secara memayakan. Okey, dan saya faham persediaan yang perlu dirangka pastinya mengambil masa yang agak lama kan untuk kita siagakan para penari semua kan, dari segi mungkin konten yang nak disampaikan, dari susun aturnya tarian-tarian yang akan dipersembahkan. Mungkin boleh kongsikan dari segi persediaan tu bagaimana? Berapa lama mengambil masa untuk persediaan tu? Untuk persembahan ini kami sudah pun bermula semenjak dari awal tahun 2021 lagi, masa bulan Oktober, semasa start sekarang ni, semasa nak habis dah. So pada peringkat ini kami dalam peringkat rakaman di mana separuh daripada tarian tradisional telah dirakam secara site spesifik di luar. Dia agak menarik. Kita tak buat di dalam satu pentas saja, tetapi di luar site spesifik, di taman, di pelbagai-bagai tempat mengikut kreativiti koreografer. Dan untuk Uma pula kita akan fokuskan di stage, di persembahan yang kita akan fokuskan untuk minggu ini. Dan apa yang paling penting sekali sekarang ni tengah pandemik, dan kita sangat pentingkan jaga SOP. So memang kita, sebab apa-apa pun berlaku ini
memang nombor satu. Kalau seorang yang kena, memang kita akan bukan satu dua orang je, tapi seluruh fakulti fakulti kreatif akan risikonya. Ya, betul. Okey, untuk tuan, apa antara tarian yang paling digemari secara peribadi? Saya sebenarnya saya performer. Major saya adalah dalam bidang tarian Bharatanatyam tarian India, tarian klasik India dan juga tarian contemporary. Dan dua ni saya sebenarnya performer. So saya sangat-sangat suka tarian India dan definitely tarian Melayu juga. Dalam masa yang sama pun saya membuat kajian tentang tarian-tarian klasik di negeri di Perlis. So dia memang kegemaran saya adalah tarian klasik India dan tarian Melayu. Sebenarnya susah nak cakap sama ada saya suka semua tarian-tarian yang saya pelajari memang saya suka. Dia ada speciality masing-masing kan, setiap daripada tarian tersebut. Tengok sikit dia punya gerakan asas. Ya, betul. Kalau asas lah kita ni kan nak belajar menari kan, pasti kena ada teknik-teknik asas yang perlu kita tahu kan. Nanti kita boleh belajar kan. Ya. Sekarang kan. Okey. Mungkin boleh tunjuk. Ini tarian apa yang nak ditunjukkan kalau asas ni untuk belajar? Kalau tarian asas yang okey. Tahu tak tarian inang? Tarian inang tu macam kita mengimitasi tarian kita berinang, kita berjalan macam ni. Satu, dua, wah, dah sudah semua. Mak saya pun buat. Okey dah tu. Alamak. Alamak, saya buat kan takut dia dah sekolah kan. Macam tu kan. Dah habis dah semua. Bukan saja asas muzik tetapi asas tarian juga. Ini boleh jadi senaman pagi juga sebenarnya. Boleh. Betul lah, Mak. Betul. Boleh buat senaman pagi-pagi kan. Inang sebegitu pergerakannya. Ya, memang inang sebegitu. Macam berjalan ke depan, ke belakang. Wow. Tu dia. Okey, kita boleh upsound. Bolehlah kan. Boleh upsound. Masya-Allah. Kalau zapin pun bagaimana? Kalau zapin asas kepada zapin. Okey. Tung, tak, ketak, tung. Tak tung. Wow. Tak tung. Inilah asas. Okey, itu tak mencabar sangat kan? Tak mencabar sangat. Kalau apa yang mencabar? Klasikal India? Klasikal India. Tapi klasikal India saya menghormati klasikal India. Kita kalau saya nak tunjukkan memang tak berapa nak baik sebab saya pakai kasut. Okey, dia tidak sesuai dengan kesesuaian ni kena. Dari segi pakaian pun perlu ada betul. Kita ada sebab dia tarian India ni adalah salah satu tarian klasik. Tarian klasik ni memang banyak rules. So macam kalau kita nak pakai kasut untuk menari membuat latihan, itu adalah satu yang tak ada kurang beradab lah. Kita kena pada tata cara persembahan. Betul. Jadi memang tapi kalau nak tengokkan dari segi mudra macam itulah. Banyak mudras ni macam mudras, kataka muka, katri muka, dan semua ni yang saya pelajari. Pataka, arda pataka, katri muka. Dia ada falsafahnya. Ya, ada meaning, ada maksud-maksud yang tersendiri. I see. Sesuai dengan kita menyambut perayaan pada hari ini juga. Kan? Kita boleh mengenali dengan lebih dekat. Tapi itulah saya dah membakar 150 kalori dengan pergerakan tadi. Itu sikit je, belum tunjuk sikit lagi. Kan? Itu baru orang kata bagi teaser sikit je. Saya kena check berapa dah kalori dibakar. Okey. Masya-Allah. Dah berapa lama mengajar, berkecimpung dalam industri seni tarian ini? Okey, saya bermula daripada mengajar tu baru lagi sebenarnya. Kalau berkecimpung dalam bidang tari ini semenjak tahun 2005 lagi. Masa itu saya sekolah menengah. Saya sekolah menengah belajar tarian tradisional Melayu. Dan selepas itu saya masuk ke 2007, selepas habis SPM saya masuk ke Aswara. Aswara Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Lepas tu saya mempelajari diploma dan degree di sana. Selepas tu baru saya pergi ke Korea untuk master di Korea yang majoring in performance in contemporary. Contemporary. Kami amat kagum dan juga menghormati dengan bakat dan juga ilmu yang dipunyai oleh tuan. Ini boleh dikongsikan sebenarnya untuk kita memelihara seni warisan kebangsaan dan juga kebudayaan kita kan. Itu dia satu contoh yang boleh kita kira satu insan yang boleh menjadi contoh kepada kita semua. Masya-Allah, itu dia. Walaupun ialah kita faham dari segi teknik tarian ini banyak sangat perlu yang kita
kita tahu untuk kita ambil tahu kan. Bukan sewenang-wenangnya boleh menari, tetapi perlu ada teknik dan perlu dia ada term-term salah dipanggil. Betul. Yang perlu kita tahu. Balik rumah boleh try lah. Ya. Inang. Jangan terkejut suami saya. Tak bagi kejutan untuk hari ini. Kejutan. Okey, lagi tuan, sama-sama wawarkan dan juga promosikan apa yang akan diacarakan dan juga dianjurkan di pihak Jabatan Tari Fakulti Seni Kreatif. Jadi sila saksikan, sila beli dan saksikan Kesuma dan Uma Online Dance Showcase semester 1 2001-2002, 2021-2022 yang akan dipersembahkan pada 11 Februari 2022 di www.cloudtheatre.com. Jika ingin membeli tiket, sila layari www.cloudtheatre.com. Jangan lupa saksikan persembahan kami. Ya, itu dia. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami pada pagi ini. Atur cara yang akan dijalankan di Universiti Malaya secara dalam talian. Kita nak berehat seketika, Sophie? Ya, betul. Dan kami akan berehat seketika. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Bila kita menyebut tentang